Seni khat sebenarnya adalah seni yang meniru kaedah. Kita copy balik kaedah tu sehingga kita latih tangan kita terbiasa dengan huruf tu. Itu yang seni khat ni adalah seni tangan, freehand. Semangat kemerdekaan, kita menggunakan panjut. Membuat rakit yang sebesar 20 kali 8 kaki. وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Ustaz Abdul Baqi Abu Bakar, seorang juruhat, antara yang paling mahir dan berpengalaman di Yayasan Restu. Seni khat sebenarnya adalah seni yang meniru kaedah. Kita copy balik kaedah tu sehingga kita latih tangan kita terbiasa dengan huruf tu. Itu yang seni khat ni adalah seni tangan, freehand. 2 dekad lalu, beliau antara perantis projek Al-Quran Mushaf Malaysia. Projek Mushaf ni saya kena belajar dulu. Kena train tulisan tu supaya tingkatkan kualiti tulisan sehingga satu peringkat yang layak untuk penulis mushaf. Beliau terdedah kepada teknik kaligrafi secara formal apabila menyertai projek Al-Quran Mushaf Malaysia. Setelah lebih 4 dekad mengamalkan seni tulisan yang sinonim dengan penyalinan Al-Quran, bakat seni kaligrafi Ustaz Abdul Baqi yang dipupuk sejak di bangku sekolah dahulu kini menjadi darah dagingnya. Tahun 1997 kita mula menulis Al-Quran dan mengambil masa selama 3 tahun. Tahun 99, hujung 99 baru siap dan tahun 2000 dilancarkan mushaf ni. Menurut beliau, penguasaan teknik melalui latihan yang berterusan, peralatan yang tepat serta kemahiran menggunakannya ialah rahsia kejayaan seorang juruhat. Pada awalnya memang saya belajar menggunakan pen lah. Pen ni pen yang biasa, ada osmirot, ada yang pen besi yang dicelup, ada yang pen besi yang dimasukkan ink di dalam. Itu peringkat awal lah. Rupanya bila kita makin maju di dalam seni ni, dia kembali kepada alami. Dia nak menggunakan kayu lebih sedap rupanya. Masa Mushaf Malaysia tu saya hanya menggunakan satu batang handam saja daripada awal sampai habis. Handam ni dia istimewa, dia sangat keras. Boleh kita buatkan mata yang halus. Tidak sukar mencari pokok resam untuk dibuat handam. Hari ini Ustaz Muhammad Zulfikri ditemani rakan sejawatnya mencari pokok resam di sekitar Bukit Bandaraya, Shah Alam. Pokok resam mudah ditemui di pinggir jalan, terutama di kawasan cerun atau berbukit. Resam atau Glycinia linearis ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang batangnya keras. Diceritakan sejak zaman silam, batang pokok resam dijadikan kalam atau pena. Di kawasan berbukit, pokok resam lebih subur dan saiznya juga lebih besar.
Pokok paku rasam ni dia keras. Dia keras, dia boleh raut sehalus jarum. Maknanya saiz negatif 0 pun dia boleh sehalus jarum dan dia tak patah. Dan dia maksimum paling besar kita boleh buat mata untuk menyalin Al-Quran tu, saiz untuk menulis kaligrafi tu 1 cm. Tu yang paling besar. Dia kalau panjang macam ni kita boleh dapat dia lebih kurang 5 pen. Ini kita berada di Nashrul Quran, iaitu tempat penyalinan Quran dan juga percetakan Quran, yang dianggap yang kedua terbesar di dunia. Hasrat untuk menerbitkan Mushaf Malaysia yang pertama menuntut pengorbanan, kerja keras dan usaha berkumpulan. Kita bergabung memikirkan bagaimana kita nak menghasilkan menyalin sebuah Quran yang beriluminasi penuh menggunakan seni tampak Melayu. Saya mengambil jalan yang agak susah sikit. Saya mengatakan bahawa jikalau kita nak mulakan sesuatu di Malaysia, perlu kita membuat pendekatan, melatih dan menggunakan tenaga tempatan. Kita latih sendiri. Jadi jalan susah tu kita pegang, alhamdulillah kita mendapat sedikit bantuan. Maka kita telah mengulakan research kita selama 2 tahun. Bagi Ustaz Taqiyuddin Abdullah, 23 tahun lalu diterima sebagai perantis projek Al-Quran Mushaf Malaysia ialah suatu doa yang dimakbulkan. Di depan Kaabah tu saya pernah berdoa, minta, ya Allah, bagilah aku dapat tulis sebuah mushaf. Ada satu iklan di surat khabar minta penulis khat. Jadi saya cuba nasib, pergi interview, lulus. Saya ingat benda tu proses Quran biasa. Tapi bila dah masuk beberapa hari, beberapa minggu, baru saya perasan rupa-rupanya ini bukan calang-calang, ini satu usaha negara. Itulah projek Al-Quran Mushaf Malaysia. Ini teringat doa yang saya panjat dulu. Inilah rupanya doa yang Allah makbulkan. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Ustaz Abdul Baqi antara perantis projek Al-Quran Mushaf Malaysia. Melatih anak-anak tempatan kita untuk menjadi kaligrafer yang baik, yang boleh menyalin dengan yang agak sesuai dengan standard yang berlaku dalam negara Arab. Mana kita tak boleh membuat sesuatu yang agak lebih jauh bawah daripada negara Arab. Jadi peringkat awal ialah menentukan standard piawan. Adakah tulisan kita itu memang tulisan yang agak sampai ke tahap yang kita kehendaki? Mengenal pasti tema bukan perkara mudah. Saya mengambil masa lebih kurang bertahun-tahun mencari apa dia tema Melayu. Umpamanya akhirnya kita jumpa tema Melayu ialah sulur bayung. Jadi bagaimana sulur bayung digunakan dalam mengindahkan seni tampak Melayu, ya. Jadi ini benda-benda baru yang kita jumpa, yang memang orang pun dah tahu, tapi kita gunakan dalam Quran. Jadi akhirnya bila kita dah hampir siap menyalin Quran itu, selama 5 tahun menyalin, menyiapkan semua projek ini 10 tahun, akhirnya kita sedar rupa-rupanya kerja yang kita lakukan ini belum pernah dilakukan di Malaysia. Bagi mengelakkan sebarang kesilapan, semakan demi semakan dibuat terlebih dahulu di sini. Salinan mushaf dalam format PDF diperhatikan dengan teliti, begitu juga pada setiap helaian cetakan biru. Ustaz Muhammad Amar Abdul Hamid, salah seorang pentashih di Kompleks Nashrul Quran. Beliau dipertanggungjawab melakukan penelitian, semakan akhir dan pengesahan. Ia bagi memastikan kesucian Al-Quran terpelihara. Dalam masa yang sama, pembaziran dapat dielakkan.
ramai dah menyalin Quran. Tapi Quran ini tak boleh dicetak. Kerana tak distasih, tak disemak dengan betul. Jadi nak menyemak ni satu masalah besar. Jadi pendekatan yang kita ambil ialah memastikan tiap-tiap huruf, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap ayat disemak dengan baik daripada mula sampai proses mencetak. Mushaf Malaysia yang indah ya. Tiap satu itu disalin dengan begitu indah, mengambil masa 200 man hours ya untuk menghasilkan satu lembaran itu, dan warna-warnanya itu ialah warna yang kita kaji dengan mendalam. Dan ini yang menjadikan satu perkembangan yang besar dalam sejarah penyalinan Quran. Bukan saja di Malaysia, tapi dunia. Sekalipun 90% operasinya menggunakan mesin dan teknologi yang bernilai jutaan ringgit, pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia ini tetap memerlukan ketelitian para pekerjanya. Dalam proses cetak Quran, selalunya kita akan dapat email daripada customer kita dalam bentuk PDF, dan sampai sini kita akan buat dia punya checking page number, size dia, dan lepas tu number of section semua kita akan confirm semua, dan lepas tu kita akan jadikan dia template dan kita akan buat color separation, dan daripada situ nanti kita akan print dia punya blueprint menggunakan plotter kita, dan contoh dia macam ni ya. So bila dah blueprint macam ni, dan kita akan hantar ke tasih untuk check ya, untuk approval, pengesahan sebelum proses membuat plate bermula. Plate akan di feeding kat sini, masuk di sini ya, dan lepas tu proses dia akan melalui baking untuk image dia. So dia akan keluar belah sana. So plate akan keluar melalui lorong ni, okey, dan seterusnya akan melalui proses dia panggil plate developer. So dia develop plate ni, tinggalkan image saja. Selepas melalui proses develop, digam dan dikeringkan, so inilah hasil dia, dan keseluruhan ni adalah image yang untuk color merah, dan ini akan dipasang di plate untuk proses pencetakan. Dalam proses cetak Quran, kertas yang kita gunakan adalah kertas yang first origin ataupun virgin type of paper. Mana dia daripada mill, dapatkan daripada proses jadikan paper, kertas, dan paper ni kita gunakan, bukan paper recycle. Paper recycle tak dibenarkan sama sekali untuk cetak Quran. Mesti paper yang bersih, mana dia tak ada campur-campur unsur yang lain. Kadang-kadang kalau paper recycle ni dicampur paper surat khabar lama misalnya kata, tissue paper, dan ada unsur-unsur yang tak bagus. Okay? Jadi dia tak sesuai untuk cetakan Quran. Bagi memastikan integritinya, mushaf terbitan Nashrul Quran mendapat pengesahan bahagian kawalan teks Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Apa yang akan kita lihat nanti, ini adalah khazanah negara, dan di sini kita simpan di dalam bilik kebal ini kerana ia adalah satu hasil khazanah yang amat bernilai kepada umat Islam. Selepas melalui proses develop, digam dan dikeringkan, so inilah hasil dia, dan keseluruhan ni adalah image yang untuk color merah, dan ini akan dipasang di plate untuk proses pencetakan. Bekas ahli akademik ini percaya usaha menerbitkan mushaf Malaysia pertama patut bermula dengan kajian yang mendalam serta dilaksanakan oleh rakyat negara ini sendiri.
Tiada siapa menjangka hasrat itu akhirnya membawa kepada berdirinya Kompleks Nashrul Quran di Putrajaya ini yang mampu mengeluarkan lebih 1 juta naskah Al-Quran setahun untuk kegunaan domestik dan antarabangsa. Bagi Datuk Abdul Latif, setelah sekian lama umat Islam di Malaysia menggunakan mushaf Al-Quran percetakan negara asing yang diimport, kejayaan menerbitkan mushaf Malaysia 2 dekad lalu ialah detik bersejarah yang amat bermakna. Ini pertama kali dalam sejarah Malaysia tahun 2000, Malaysia ada sebuah mushaf yang disalin dan yang dihias oleh anak tempatan dan boleh dicetak dan diiktiraf oleh kerajaan sebagai mushaf Malaysia. Dan ini satu sejarah yang agak begitu penting dalam sejarah penyalinan Quran. Sekarang ni dah hampir lebih daripada 10 manuskrip yang telah kita salin dan kita semak dan boleh dicetak. Jadi ini satu perkembangan yang sangat penting dalam sejarah penerbitan Quran di Malaysia. Selama 2 dekad selepas penerbitan mushaf Malaysia yang pertama, hasrat beliau itu juga telah menggerakkan inisiatif sampingan lain yang tidak kurang pentingnya. Lanjutan daripada Quran, seni hiasan Quran, kita pergi kepada seni hiasan dalaman, seni bangunan. Dan ini satu perkara yang agak tak dipikirkan satu masa dahulu, ya. Sama ada kita boleh sampai ke tahap ini, ya. Seni Islam itu dalam bukan sahaja kepada Quran, tapi dalam gaya hidup. Karena matlamat kita ialah membudayakan Quran dalam kehidupan. Jadi ini satu perjuangan jangka panjang Yayasan Restu bersambungan menjadikan penyalinan Quran sebagai sunnah, dan ini merupakan tonggak kita akan berterusan. Depan belakang. Jadi maknanya kalau tengok ni lampu cantik. Ini cara kita nak menghebahkan lagi ketamadun Islam yang mencirikan seni tampak Melayu di alam Nusantara dan juga dunia, insya-Allah. Sejak disempurnakan 2 dekad lalu, manuskrip paling berharga yang pernah dihasilkan Yayasan Restu hari ini tersimpan dengan baik di bilik kebalnya di Shah Alam, Selangor. Dan apa yang akan kita lihat nanti, ini adalah national treasure, khazanah negara, dan di sini kita simpan di dalam bilik kebal ini kerana ia adalah satu hasil khazanah yang amat bernilai kepada umat Islam. Setiap lembaran ini merupakan satu lembar daripada elemen satu negeri, di mana tiap-tiap negeri diperuntukkan 2 juzuk khusus untuk negeri tersebut. Maknanya kita ada setiap negeri ada 2 juzuk sehinggalah kita komplitkan keseluruhan Al-Quranul Karim itu. Rasam Uthmani, kaedah penulisan Al-Quran mengikut gaya yang ditetapkan oleh Saidina Uthman Al-Affan, diterapkan dalam mushaf Malaysia ini. Kita lihat motif ini dia symmetrical dan dia repeat. Apa maksud ini? Maksudnya dia asas daripada konsep zikir. Zikir itu apa? Zikir itu adalah kita nyebut nama Allah dan kita menyebutnya dengan mengulang-ulang, kan? Jadi dia konsepnya adalah konsep repetition, ulangan. Dia ulang, dia repeat ini. Di sini dia ada zikir, di sini berulang. Baik. Perulangannya dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ini simbolik kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim. Tulisan ini dia ditulis dengan alat tulis yang bukan mechanical, akan tapi daripada nature yang tabi'i, yang ada di sekeliling kita, iaitu menggunakan pena yang diasah sendiri, yang diambil daripada batang pokok resam. Boleh digunakan
daripada awal sampai khatam menulis komplit satu Al-Quran hanya dengan satu asahan dan satu batang pena tanpa ditukar. Selama 15 tahun, 5 mushaf telah disalin menggunakan handam oleh Ustaz Muhammad Zulfikri. Panjang ni boleh buat 1, 2, 3, boleh jadi 5 batang handam. Kita potong lebih kurang 10 inci. Kita dah potong, dia akan jadi panjang macam ni. Panjang dia sekitar lebih kurang saiz pen. Ini dia punya mata pen dia, saiz mata pen, ruang dia. Dan kita akan letakkan pisau dekat bahagian yang melengkung dan ditolak dengan ibu jari kiri. Tekan. Okey. Ni sampai dia nipis. Okey. Okey. Inilah dia untuk mata dia. Bila sampai dia rata, dan kita akan buat juga bahagian belakang dia. Okey, dah siap untuk buat dia punya mata. Okey, bila dah siap macam ni, kita akan potong. Biasanya dalam seni khat ataupun seni khat Arab, kaligrafi Arab, mata dia serong. Kalau untuk kaligrafi lain, Roman ataupun Chinese ke, dia mata dia lurus. Kalau untuk Arab, mata dia condong. Dia punya potong dia macam ni. Okey, kita letakkan pen serong dan kita akan potong dia, tekan dia. Dah siap. Inilah dia punya condong dia. Okey, cara buat saiz pen dia macam ni. Kita akan potong. Bahagian atas, lepas tu ini bahagian bawah. Okey, ni dah siap. Okey, bila dah siap macam ni, dipanggil handam. Bila dah siap ini, kita boleh gunakan juga kertas pasir ataupun sandpaper untuk bagi dia lembut. Kita akan buat bagi dia lembut. Okey, dan boleh terus tulis. Untuk dapatkan nipis ataupun tebal huruf tu, kita kena pusing pen supaya dia dapat dia punya saiz dia yang tepat. Contohnya untuk bahagian yang nipis, kita tegakkan pen, dan untuk yang tebal, kita serongkan pen. Kalau perasan, memang pen tu kena pusing, dia akan nampak nipis tebal. So cara kita menulis menggunakan handam ni ialah kita kena sentiasa celup dan kita sambung. Kita boleh guna hujung yang tajam ni untuk jadikan dia saiz yang kecil. Okey, majalah 3.
البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Kalau ikut sebenarnya untuk membuat rakit ni memerlukan masa yang lama juga, antara 5 atau 6 hari atau mungkin seminggu. Keunikan tradisi Panjut Negeri Perak, muafakat sekampung sambut kemerdekaan. Tradisi panjut di Malaysia ni sudah berkurangan. Jadi kita untuk menaikkan semangat tradisional dan semangat kemerdekaan, kita menggunakan panjut sebagai satu model trademark. Perintah Kawalan Pergerakan dan pengenalan beberapa langkah pencegahan dalam menangani pandemik COVID-19 yang melanda negara bermula Mac lalu menyaksikan sambutan kemerdekaan pada tahun ini agak sunyi. Keadaan itu bagaimanapun tidak mematahkan semangat penduduk Kampung Tua dan Kampung Tanjung di Lambur Kanan Perak untuk meraihkan hari bersejarah berkenaan. Seperti kebiasaannya, tanpa mengira usia, mereka akan turun padang beramai-ramai memasang jalur gemilang bagi menghiasi laluan yang menghubungkan kedua kampung itu. Tahun ini mereka lebih teruja kerana bakal mencipta kelainan. Jika sebelum ini panjut hanya dinyalakan ketika hari raya, namun bagi memeriahkan malam kemerdekaan ke-63 ini, mereka telah bersetuju untuk membina panjut khas. Selain lampu minyak tanah, komponen utama lain dalam menghasilkan panjut adalah buluh. Tidak seperti panjut biasa, kali ini mereka akan membina panjut yang boleh terapung di permukaan Sungai Perak yang mengalir di hujung kampung berkenaan. Ini kita menggunakan buluh au. Mana buluh au ni kita tahu, buluh au ni adalah buluh yang besar dan tebal. Jadi bila kita dapat buluh yang besar dan tebal, dia akan memudahkan kita untuk membina rakit supaya rakit tu akan jadi senang luar, besar dan juga senang terapung di atas air. Macam mana? 20 kaki. Okey. Secara keseluruhannya, kami memerlukan sebanyak dalam 48 buluh tu untuk membuat rakit yang sebesar 20 kali 8 kaki. Disebabkan bilangan buluh yang diperlukan agak banyak, mereka memerlukan kira-kira 3 hari bagi kerja menebang. Ini kerana selain untuk rakit, buluh-buluh juga akan digunakan untuk beberapa perkara lain. Untuk memudahkan kerja, kesemua buluh yang telah ditebang akan dibersihkan sebelum dibawa ke tapak di mana pembinaan rakit dilakukan. Sebelum itu, dalam perbincangan yang dilakukan, penduduk setuju meminta Kamaruzaman Ismail dan anaknya Muhammad Aidil Adha untuk mengetuai pembinaan panjut berkenaan. Ia berikutan rekod cemerlang gandingan dua beranak ini dalam pertandingan panjut peringkat kampung dan mukim yang diadakan setiap tahun. Mereka turut mencadangkan agar rakit panjut itu dilengkapi kincir air. Tradisi panjut di Malaysia ni sudah berkurangan. Jadi kita untuk menaikkan semangat tradisional dan semangat kemerdekaan, kita menggunakan panjut sebagai satu model trademark untuk kemerdekaan pada tahun ini. Di tepi sungai inilah nanti panjut kemerdekaan akan diletakkan. Pemilihan ini dibuat kerana ia berdekatan lokasi Residen Inggeris J.W. Birch dibunuh 145 tahun lalu. Kalau kita nak letakkan rakit tu di bahagian tepi sungai, airnya tidak agak deraslah. Jadi apa yang kami lakukan, kita akan letakkan dia ke tempat yang di mana ada air deras sikit. Bagi menggambarkan semangat patriotik mereka,
Lokasi di mana sambutan ambang merdeka bakal berlangsung turut akan dihiasi jalur gemilang dan nyalaan deretan pelita minyak tanah. Ketika para remaja kampung sibuk menggantung pelita, tidak jauh dari situ, Kamaruzaman memilih buluh yang sesuai dan menepati spesifikasi yang diperlukan mereka. Kalau ikut ke sebenarnya untuk membuat rakit ni memerlukan masa yang lama juga, antara 5 atau 6 hari atau mungkin seminggu. Tapi oleh kerana untuk projek ni kita tidak ada masa, jadi kita menggunakan cara yang lain lah untuk membuat rakit tersebut. Lebihan buluh rakit pula diambil penduduk untuk dijadikan nakoi, sejenis alat muzik tradisional. Lubang selebar kira-kira 2 cm ditebuk pada ruas buluh. Menariknya, saiz lubang dan ketebalan buluh menghasilkan bunyi tingkah yang berbeza apabila ia diketuk. Seterusnya menghasilkan melodi yang menarik apabila dimain mengikut rentak tertentu. Dengan masa yang agak terhad, 50 penduduk yang terbabit dalam projek sambutan ambang kemerdekaan ini perlu memastikan setiap kerja yang diberikan siap mengikut jadual. Daripada kanak-kanak sekolah hinggalah yang telah berusia, masing-masing mempunyai peranan dalam menjayakan sambutan kemerdekaan tahun ini. Ketika penduduk sibuk dengan tugasan mereka, Aidil bersama bapa serta adik-adiknya membina backdrop untuk panjut dan kincir air di rumah mereka. Semua tugasan dilakukan di sini kerana mudah memperolehi kelengkapan yang diperlukan. Bagi memudahkan kerja, mereka menggunakan kepingan papan sebagai backdrop panjut. Setelah siap, kesemua bahan terbabit diangkut menggunakan lori ke tepi sungai untuk disiapkan. Tua dan muda bekerjasama untuk mencapai matlamat yang satu. Mereka rela berkorban masa dan tenaga dalam menjayakan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara. Kibaran deretan jalur gemilang menghiasi jalan utama adalah pemandangan biasa setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan. Namun untuk sambutan kali ke-63, penduduk kampung ini bersatu dan cuba mencipta kelainan. Pagi 30 Ogos, semua bahan yang diperlukan dibawa menggunakan lori ke tapak pembinaan rakit. Untuk membina kincir air, Kamaruzaman menggunakan roda basikal lama anaknya sebagai bahan asas utama untuk ia berpusing. Dia memulakan kerja membina kincir air dengan memasang roda basikal pada 3 batang besi yang akan bertindak sebagai kaki bagi kincir berkenaan. Kepingan kayu kecil sepanjang 2 meter kemudiannya diikat pada roda basikal yang bertindak sebagai jejari kincir. Pada jejari ini juga, dia akan menggantung pelita minyak. Apabila kincir berpusing, ia akan menghasilkan kesan cahaya yang menarik. Kincir air mengingatkan Kamaruzaman ketika zaman kanak-kanaknya di mana dia dan rakan sebaya sering bermain dan membina kincir air dalam terusan di kampung mereka. Sementara itu, anak-anak kecil yang tidak sabar untuk melihat panjut merdeka menjadi kenyataan turut membantu Kamaruzaman membina rakitnya. Dengan kudrat yang tidak seberapa, mereka membawa buluh yang telah dipilih Kamaruzaman ke kawasan lapang berhampiran gigi air. Bagi mendapatkan lantai rakit yang rata dan stabil, hanya buluh yang beruas lurus sahaja dipilih. Selain itu, ia juga memudahkan Kamaruzaman anak beranak menyusunkannya semasa pembinaan rakit dilakukan. Jika sebelum ini, buluh diikat menggunakan tali atau rotan, namun untuk menjimatkan masa bagi pembinaan rakit kali ini, dia menyepit buluh menggunakan kepingan kayu dan juga skru.
Kerja menyusun dan mengikat buluh rakit ini memakan masa hampir 3 jam. 2 lapisan buluh digunakan bagi memastikan rakit berkenaan bukan sahaja terapung tetapi pada masa sama mampu menampung berat bebanan yang bakal diletakkan di atasnya. Tepat jam 1 petang, dengan kerjasama penduduk kampung, rakit yang telah siap untuk dilayarkan ditolak ke dalam sungai. Dah tenang dah, Cahyo. Tadi kita dah pun tarik rakit ramai-ramai ke sungai. Kita buat tu untuk kita mengujilah sama ada rakit tu boleh terapung atau tidak terapung. Dan dalam masa yang sama kita juga telah pun menyuruh beberapa orang untuk naik ke atas. Jadi alhamdulillah kita punya rakit dapat berdirilah dan boleh menampung sebanyak 120 kilo. Di darat pula, penduduk kampung sibuk dengan kerja memasak juadah tradisional yang bakal menjadi hidangan pada sambutan ambang kemerdekaan pada sebelah malam nanti. Ambil makan benar kamu gajah ni. Sampai megak. Tak buah. Dengan masa yang hanya tinggal beberapa jam sahaja lagi, Aidil dan bapa serta 2 adiknya perlu memasang backdrop dan kincir air di atas rakit. Semasa proses ini, kerja memasang kincir airlah paling kritikal dan sukar. Kepingan gabus putih berukuran 16 x 10 cm digunakan sebagai pendayung kincir air berkenaan. Ujian demi ujian dilakukan bagi memastikan kincir air berpusing pada arus air yang lalu di bawah rakit menolak kepingan gabus. Tiba-tiba, hujan lebat pada sebelah petang menyebabkan arus sungai di mana rakit diletakkan menjadi agak deras. Keadaan ini menambah cabaran kepada mereka, terutama ketika mengangkut barangan diperlukan seperti backdrop yang besar dan berat dari darat ke rakit. Untuk mengelak ia tumbang apabila ditolak angin, binaan backdrop ini perlu dipaku ke lantai rakit. Selepas semuanya siap dipasang, Aidil dan adiknya mula mengisi minyak ke dalam pelita yang akan digunakan. Lebih 60 pelita diperlukan bagi menghiasi dan menerangi panjut merdeka ini. Ketika senja mula melabuhkan tirai, Aidil dan adiknya mula menyalakan panjut berkenaan. Walaupun panjut telah dipasang, tugas mereka masih belum selesai. Ini kerana Kamaruzaman dan ketiga-tiga anaknya perlu memastikan segalanya, terutama kincir air, berpusing seperti yang dirancang. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita plan dengan apa yang kita rancang dia membuahkan hasil dengan kerjasama rakan-rakan dan anak buah semua. Jadi untuk panjut merdeka ni kita dapat jayakan dengan jayanya lah. Di darat, kedengaran alunan naka dimainkan sebagai tanda sambutan ambang kemerdekaan telah bermula. Tepat jam 12 malam, tibalah detik yang dinantikan. Merdeka! Merdeka! Bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Yang pasti, kejayaan hanya boleh dicapai apabila terdapatnya kerjasama dan penyatuan. Dan melaluinya lah nikmat kemerdekaan itu dapat dikecapi. Kilauan api panjut yang terus menyala walaupun ditiup bayu malam Sungai Perak ibarat semangat juang rakyat Malaysia dalam melalui cabaran yang dihadapi kini.